TV KPM. Cikgu, saya sebenarnya sedang berlatih cikgu menari. Kerana ada seorang penerbit dari India mencari penari di Malaysia tahu untuk berlakon dalam cerita dia. Wah, bagus tu. Rupa ada kacak, berbakat. So, mesti Hanif akan berpeluang untuk berlakon ya. Dalam gambar ni cikgu harapkan, doakan supaya Hanif dapat berlakon. Saya pun berharap cikgu. Hanif ingat tak lagi, kita pun ada beberapa orang tokoh di negara kita ya yang telah menyumbang dalam bidang seni ya di peringkat antarabangsa. Boleh ingat tak siapa? Betul cikgu, saya tahu satu nama iaitu Datuk Michelle Yeoh cikgu. Bagus memang. Banyak tu. Datuk Michelle banyak berlakon dalam filem-filem luar negara. Betul cikgu. Yang cikgu ingat Datuk Roshamno seorang lagi. Datuk Roshamno, betul cikgu. Cikgu, sebenarnya saya tahu ada satu lagi nama yang saya kenal iaitu Henry Golding. Cikgu terlupa. Betul. Okey, so selepas ini rasanya satu lagi nama akan masuk lah. Saya harap cikgu lepas ni harap nama Hanif Sean lah cikgu. Ya, yang harumkan Malaysia di pesada dunia cikgu. Ya, bagus ya. Ramai ya rakyat Malaysia sebenarnya terlibat dalam banyak aktiviti yang meningkatkan nama negara di persada dunia ya. Betul. Saya akan teruskan berlatih lah cikgu. Ya, bagus. Saya teruskan berlatih. Bagus, teruskan. Ya, saya masih sambung menari berlatih di sini kerana saya nak harumkan nama Malaysia di persada dunia. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang untuk slot menengah atas sebenarnya kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral dan tajuknya nanti akan didedahkan oleh cikgu kita. Tengok dengan segala piala di depan kita ni. Piala-piala ni lah mengharumkan nama sendiri, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama negara kita. Dan tentunya guru bersama kita hari ini ialah Cikgu Kala Devi, Guru Cemerlang Pendidikan Moral dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyih, Selangor. Cikgu, cantik sedundun kita hari ni cikgu. Memang cikgu pun dah perhatikan tadi ya. Masih lagi berlatih ya. Masih berlatih cikgu. Kita kena cuba sedaya upaya. Ya. Dan cikgu, bincangkan sedikit apa yang kita nak belajar hari ni? Baik, hari ini kita nak berbincang ya. Tajuk kita pada hari ini ialah apa topik kita ni? Malaysia unggul di mata dunia. Tadi kita ada sebutkan bagaimana rakyat Malaysia boleh melibatkan diri dalam pelbagai bidang. Bukan bidang lakonan dan tarian sahaja ya. Betul. Dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan nama negara supaya satu dunia kenal Malaysia. Saya setuju cikgu. Dan sebenarnya cikgu, kita ada juga 4 murid dalam talian yang saya pasti akan mengharumkan nama negara Malaysia di pesada dunia. Di manakah mereka? Cuba lambai sikit dekat cikgu dengan abang sini. Itu dia, murid-murid yang mengharumkan. Anak saya 4 orang dah bersih. Apa khabar semua? Semua sihat cikgu. Cikgu boleh kenalkan murid-murid kita? Okey, pelajar saya di sini yang pertama yang hujung sana ialah Yap Rici. Apa khabar Yap Rici? Khabar baik cikgu. Okey. Kita lambai sikit. Okey. Yang berikutnya kita ada Ko Gulen. Apa khabar Ko Gulen? Khabar baik cikgu. Okey, nampak macam dah nak mengantuk je Ko Gulen. Okey, dia letih Dia lah tu. nak berlatih cikgu. Okey, bagus. Yang berikutnya kita ada Sasi Darren. Apa khabar Sasi? Khabar baik cikgu. Sasi nampak sangat cergas ya, bagus. Dan seorang lagi anak gadis dekat sini ialah Vishali, murid saya ya. Apa khabar Vishali? Khabar baik cikgu. Cikgu apa khabar? Sehat. Okey, ini keempat-empat anak murid ini ialah anak murid saya di sekolah saya yang terlibat dalam PBS dan sebagainya, dan kita akan bincangkan tajuk bersama mereka nanti ya. Betul cikgu. Boleh kongsikan dengan kita cikgu apakah hasil pembelajaran yang kita capai sama-sama? Ya, untuk topik ini. Tentu sekali ya, kita kena teruskan dengan itu ya. Baiklah, murid-murid, kita akan
membaca, kita akan menelaah ya tajuk yang hari ini, dan antara hasil pembelajarannya ialah yang pertama, memerihalkan contoh kejayaan Malaysia. Bila kita kata kejayaan Malaysia, maksudnya kejayaan rakyat Malaysia yang dibanggakan di persada dunia. Dan maksudnya bagaimana satu dunia kenal apa rakyat Malaysia boleh buat. Yang kedua ialah bagaimana kita cara mengharumkan nama negara di persada dunia. Mesti cara yang positif. Kita tak boleh nama negara kita terkenal tetapi untuk tujuan yang tak baik. Mesti yang positif. Yang ketiga ialah kita menghuraikan apakah kepentingan, faedah mengharumkan nama negara di persada dunia. Ini sangat penting kerana melibatkan pelbagai sektor. Bila negara kita terkenal di seluruh dunia, jadi pelbagai sektor akan meningkat. Okey, berikutnya kita mencerahkan cabaran. Cabaran maksudnya bila kita nak buat apa sahaja pun kita mesti ada halangan, kita ada banyak perkara-perkara yang boleh menghalang kejayaan kita ya. Jadi apakah cabaran dalam mengharumkan nama negara di persada dunia? Dan bahagian yang berikutnya kita akan mengekspresikan perasaan. Perasaan saya rasa kalau Hanif, apa perasaan bila anda berpeluang untuk meningkatkan nama negara? Saya tentu rasa bangga cikgu kerana saya membawa nama Malaysia di bahu saya dan mengharumkan di persada dunia. Kita rasa bangga. Sebab tu bila kita dengar tokoh-tokoh kita berasa sangat bangga. Kita selalu akan seronok bila dengar nama tokoh-tokoh terkenal kita di persada antarabangsa. Kemudian akhir sekali kita melibatkan diri pula. Bagaimana kita sendiri boleh melibatkan diri dalam semua aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di persada dunia. Dalam aktiviti kehidupan yang biasa sahaja. Terutamanya sekarang dengan kecanggihan internet dan sebagainya, banyak perkara yang boleh dilakukan oleh murid-murid termasuk anak murid saya yang ada di sini untuk membuat aktiviti-aktiviti yang boleh membanggakan nama negara ya. So itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Itu cikgu dan sangat penting dan saya pasti banyak lagi yang cikgu ingin kongsikan sekarang. Apakah konsep cikgu yang topik ini? Baik, konsep yang utama di sini ialah Malaysia mencapai kejayaan dan menempa nama di persada dunia. Kita tak boleh nafikan langsung Sebenarnya kalau kita lihat dekat peta dunia, negara Malaysia sebuah negara yang agak kecil kalau kita nak bandingkan negara-negara besar. Tetapi satu dunia mengenali. Bila kita sebut Malaysia, mereka dah tahu, oh ini tokoh ini dari Malaysia. Okey, perkara ini dari Malaysia. Bukan sahaja tokoh tetapi kita juga ada mercu-mercu tanda dan sebagainya yang meletakkan nama di persada dunia Dan oleh itu Malaysia mendapat penghormatan. Bila kita orang hormat kita diberi penghormatan untuk menyuarakan pandangan tentang isu-isu dunia dalam persidangan antarabangsa. Banyak persidangan antarabangsa yang pemimpin-pemimpin kita sertai, wakil-wakil pemimpin kita sertai dan mereka boleh menyuarakan pandangan mereka dan suara ini didengari di persada dunia. Dan satu lagi konsep ialah kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang ini dapat pengiktirafkan di peringkat dunia. Sangat penting di peringkat dunia. Ini yang kita kata pengiktiraf. Okey, seterusnya kita lihat pula tajuk ini Okey, cara kita boleh mengharumkan nama negara di persada dunia. Satu, kita lihat tadi cara dalam bidang budaya macam Hanif tadi nak terlibat dalam seni budaya. Betul tak? Juga. Tapi kita ada banyak cari. Salah satu ialah mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Boleh tak fikirkan satu bidang yang kita memang ada nama gah di persada dunia? Saya pasti terutama sekali sukan gimnastik. Ya, siapa tu? Farah N. Bagus. Seorang pemegang minat tak dengan Farah N? Pingat emas. Saya sangat kagum dengan usaha beliau. Dia memang hebat So cepat saja kita sebut orang kenal Seterusnya aktiviti ini boleh menaik taraf dan membuat penjanaan semula untuk tempat pelancongan. Bila orang perkenalkan tempat-tempat terkenal di negara kita, contoh Batu Caves, kita ada satu tempat yang sangat menarik untuk tempat pelancongan. Jadi orang luar pun akan datang sebab dia dah masuk dalam buku Malaysian Book of Record dan sebagainya. Okey, seterusnya menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. Banyak aktiviti kerajaan buat. Persidangan, karnival dan orang dari luar pun akan datang dan mereka juga akan menyertai. Dan seterusnya melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan antarabangsa macam kita kata tadi. Ramai sebenarnya murid pun boleh terlibat dalam peringkat antarabangsa untuk meningkatkan nama negara. Dan kita juga memelihara warisan negara. Kita tak nak rosakkan warisan yang ada sebab ini merupakan tempat tujuan
pelancong. Contohnya di Melaka kita ada, Batu Caves kita ada. Kita tak mau rosakkan dia jadi tempat yang moden supaya tak hilang kan nilai-nilai estetika dia. Dan akhir sekali ialah kita boleh membuat pameran tentang keunikan budaya di peringkat antara bangsa ya. Okey. Baik, kita lihat sedikit, okey, apa kepentingannya? Yang penting adalah kepentingan bahan ini boleh dirujuk ya dalam buku teks murid pun ada ya. Jadi kita ada banyak kepentingan ya. Antaranya nombor 1, status dan imej negara kita akan dikenali. Wah, Malaysia orang tahu. Okey. Kemudian kehadiran pelancong asing akan meningkat. Ramai datang ke Malaysia cari tempat-tempat ya. Di mana tempat ini, di mana tempat itu. Di Sabah, di Sarawak. Apa tempat orang paling suka melawat di Sabah? Di Sabah saya tahu Gunung Kinabalu. Okey. Di Sarawak ada juga Gua Niah juga. Bagus. Itu kawasan pelancongan ya. Betul. Okey, kemudian pembangunan infrastruktur negara lebih pesat sebab bila kita ada kedatangan pelancong luar, kita kena bina infrastruktur, lebuh raya. Sekarang kita lihat dekat kawasan Kuala Lumpur dan sebagainya macam mana infrastruktur berkembang ya. Dan seterusnya penglibatan lebih ramai pelabur asing. Pelabur asing datang ke negara kita melabur sebab dia dah kenal negara kita negara yang terkenal ya. Jadi mereka nak datang melabur ya. Dan juga menjadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Sekarang ini orang dah terkenal sangat dengan Malaysia, kita pula jadi sumber rujukan bagaimana rakyat pelbagai kaum di negara kita boleh hidup bersatu padu tanpa bergaduh ya. Seterusnya kita juga mendapat pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran dalam negara kita. Kita ada ramai tokoh-tokoh yang pakar yang menjadi rujukan kepada orang luar ya. Dan seterusnya hubungan diplomatik antara negara menjadi kukuh. Bila saya kenal, kita sama kenal, so kita menjalin hubungan ya. Seterusnya industri import dan ekspor akan membangun dengan pesat kerana kehadiran pelabur-pelabur asing dan berpotensi untuk menarik minat pakar dari luar negara. Pakar luar negara datang ke negara kita, dia nak belajar, dia jadi pakar, dia bawa balik. Dan akhir sekali ekonomi kita terus berkembang. Sebab itu Malaysia sekarang terkenal ya. Antara negara serantau, kita adalah sebuah negara yang terkenal ya. So itu cikgu kepentingannya. Betul. Tapi pasti ada juga cabaran cikgu ya untuk menaikkan untuk mengharumkan nama negara kita. Ya, banyak cabarannya sebenarnya. Kita ada kekurangan pakar ya dalam bidang-bidang yang kritikal. Teknologi kita juga terhad dan kita ni terlalu mengagungkan ya jenama daripada luar negara. Kita nak pakai barangan daripada luar negara, tak nak pakai lokal barang-barangan tempatan. Dan masalah sumber keuangan juga kita ada isu ya terhad dan kita kurang sikap kepedulian dan sikap jati diri. Kemudian kita ada lagi beberapa lagi cabaran ya yang ada juga di sini. Banyak, walaupun banyak kepentingan, banyak juga cabaran ya. Tetapi sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Malaysia, Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Didik TV KPM. Ya, dengan usaha saya, dengan usaha guru-guru saya, bimbingan mereka, saya menang tempat pertama dalam pertandingan pidato dunia. Kembali bersama kami untuk slot menengah atas di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dan bersama saya ialah Cikgu Kala. Cikgu Kala hari ini sedang berkongsi mengenai Malaysia unggul di mata dunia. Cikgu, teruskan pembelajaran kita, Cikgu. Okey, hari ini saya dah berikan kerja ya kepada saya anak murid saya kerana kita 2 minggu kita bersiaran dari rumah ya, pelajar berada di rumah. Jadi saya telah memberikan mereka apa yang kita panggil ialah pembelajaran berasaskan sekolah atau pembelajaran PBS dan juga PBD dalam bilik darjah. Jadi kita nak lihat apakah yang telah anak murid kita sediakan, anak murid saya ni sediakan untuk aktiviti hari ini. Apakah sebab aktiviti saya juga perlu berikan mereka bintang ya untuk pencapaian mereka. Jadi saya nak tanya anak murid saya ni, dah bersedia ke semua? Okey, saya nak Bersedia, cikgu. siapa tu? Yap Richie ya? Yap Richie. Okey, Yap Richie, apakah tugasan yang saya beri kepada kamu? Dah bolehkah kamu berkongsi? Sebenarnya saya rasa tugasannya senang. Saya meminta anak murid saya mencari seorang tokoh yang mereka minati yang telah meningkatkan nama negara di persada dunia. Apakah sumbangan mereka?
So itu yang penting. Jadi saya nak tengok macam mana mereka melakukan aktiviti Baik. PBD ini. Okey, mari kita teruskan Yap Richie. Siapa tokoh kamu tu Yap Richie? Tokoh yang saya kagumi ialah Datuk Dr. Sheikh Mustafa Syukur. Okey, teruskan. Datuk Dr. Sheikh Mustafa Syukur merupakan seorang doktor bedah ortopedik Malaysia. Ya. Beliau telah menaikkan nama negara sebagai angkasawan Malaysia yang pertama ke angkasa lepas. Beliau berlepas ke angkasa pada 10 hari bulan Oktober 2007 dengan menaiki Soyuz TNA-11 yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa. Beliau menyertai ekspedisi ini pada tahun 2007 dengan pasukan angkasawan Rusia dan telah kembali ke bumi bersama ahli-ahli ekspedisi 15 selepas 9 hari berada di stesen berkenaan. Okey, Beliau Yap Richie, melakukan- boleh turunkan dulu gambar tu sebelum sambung. Okey, sambung. Okey. Ayo sambung Richie. Beliau melakukan eksperimen di atas stesen angkasa antarabangsa yang berkaitan dengan ciri dan pertumbuhan kanser hati dan sel leukemia, penghaburan berbagai protein dan mikrob di angkasa. Misi selama 11 hari ini telah berjaya dijalankan dari 10 hari bulan Oktober 2007 jam 9.21 malam waktu Malaysia dan selamat kembali ke bumi pada 21 hari bulan Oktober 2007 pada jam 6.44 petang waktu Malaysia. Kejayaan beliau meletakkan nama Malaysia di peserta dunia. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Banyak maklumat. Masih ingat lagi tak masa kapal angkasa tu berlepas? Saya ingat Berapa juga. umur agaknya? 2000? Tahun 2007, 15 tahun yang lepas. Saya 20 tahun cikgu. So kita semua berada di depan televisyen ya untuk melihat ya perkembangan. Memang kita bangga ya, dan tiba-tiba nama Malaysia dikenali oleh semua orang ya di dunia. Betul. Malaysia. Macam mana Malaysia pergi? Sebab dia 4 orang yang berlatih dan seorang saja yang terpilih ya. Okey, Baik. sangat bagus ya usaha Yap Richie ni ya. Dengan maklumat yang Yap Richie kongsikan kepada kita tadi cikgu, berapakah bintang yang cikgu nak bagi kepada Yap Richie? Kalau saya akan bagi penuh ya. Saya akan Wah. bagi dia 6 bintang. Tahniah Yap Richie. 6 bintang. Penuh Terima tu 6 kasih, bintang. Bu. Bagus, sangat bagus. Banyak informasi yang diberikan. Saya setuju. Bagus ya. Saya setuju. Seterusnya saya rasa saya nak dengar Sasi Daren pula. Sasi Daren dah bersedia ke? Siapakah tokoh yang anda pilih, Sasi? Silakan. Tokoh yang saya pilih adalah Datuk Nicole David. Okey. Ya, saya Sitaran boleh rapatkan mic kepada Mikrofon mulut. tu dapat. Supaya kita dengar dengan lebih jelas. Ya. Mulakan. Datuk Nicole David merupakan pemain skuasi wanita. Pemain skuasi wanita profesional warga Malaysia yang juga wanita Asia pertama yang menduduki tangga pertama dunia dalam sukan skuasi wanita. Beliau merupakan pemenangi gelaran terbuka British pada tahun 2005, 2006 dan 2008 dan juga gelaran terbuka dunia pada tahun 2005 sampailah 2010. Selain itu, beliau pernah mendapat banyak anugerah seperti Darjah Bakti, Panglima Jasa Negara, Kesatria Mangkunegara, Ahli Mangkunegara di Malaysia. Selain itu, Darjah Setia Pangkuan Negeri, Datuk di Pulau Pinang dan Ijazah Doktor Kehormat Sains Sukan pada tahun 2019 di Universiti Sains Malaysia. Wah. Saya harap maklumat yang saya kongsikan ini dapat memanfaatkan kamu semua. Sekian, terima kasih. Ya, so semua orang kenal ya Datuk Nicole and David ya. Nama yang gah di persada dunia ya dalam bidang sukan ya. Memang squashy memang terkenal ya. Saya Sangat setuju. bagus. So kalau saya rasa tak ada seorang pun yang terkenal ya di satu dunia ni, memang Nicole and David terkenal ya. Betul. Okey, sangat bagus. Saya rasa saya boleh bagi 6 bintang juga. 6 Penuh. bintang juga 6 kepada bintang Sasi Taren. juga. Baik, kita tepuk untuk usaha Sasi yang Taren. Baik, bagus ya. Terima kasih, Tahniah. cikgu. Okey, bagus ya. Saya suka bila kita beri kerja kepada murid, mereka buat kerja ni dengan merujuk dan sebagainya. Ini yang kita tujuan PBS dan juga PBD dijalankan ya. Seterusnya rasa saya nak dengar daripada suara anak gadis saya yang comel ni, Wishali. Wishali, boleh bentangkan siapakah tokoh anda? Ya, cikgu. Kuatkan suara sikit, Wishali. Ini dia.
Tokoh yang saya kagumi ialah Datuk Sri Hajah Siti Nurhaliza Tarudin. Okey, gambar tak berapa. Beliau merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, pelakon dan juga ahli perniagaan Malaysia. Dengan memperoleh lebih daripada 300 anugerah tempatan dan juga antarabangsa. Sehingga kini beliau telah memenangi lebih daripada 300 anugerah dan penghargaan dari dalam dan juga luar negara. Dengan itu, beliau telah muncul sebagai satu-satunya penyanyi dan anak seni paling berjaya di dalam sejarah industri hiburan Malaysia. Antara anugerah yang dimenangi termasuklah 28 anugerah Planet Music, 20 anugerah juara lagu, 4 anugerah MTV Asia, 3 anugerah muzik dunia, 2 anugerah muzik Indonesia, 2 anugerah muzik Singapura dan pemenang 2 rekod di dalam Malaysia Books of Records. Daripada anugerah yang dimenangi, anugerah emas pertandingan penyanyi baru Asia di Shanghai, China dan anugerah persembahan vokal terbaik wanita serta pemenang top 40 kategori lagu international di South Pacific International Song and Singing Competition 1999 yang diadakan di Gold Coast, Queensland, Australia pada tahun yang sama adalah anugerah yang paling banggakan negara kita. Sekian, terima kasih. Wow, banyak ya. Kenal Datuk Siti Nurhaliza? Oh, saya tentunya kenal cikgu. Saya Boleh nyanyi peminat. satu lagu baris daripada Cindai ke mana? Tu dia. Tapi tak sesedap lagu Datuk Cindai. Siti lah. Cindai memang Tentunya. lagu yang terkenal dan beliau juga pernah menyanyi lagu Tamil ya di pentas ya, pentas di Malaysia memang terkenal. Vishali, banyak maklumat yang kamu bagi terutamanya anugerah yang dimenangi begitu banyak ya. Bagus ya. Jadi kita boleh bagi 6 bintang dekat Vishali. 6 bintang juga kepada Vishali. Tahniah Vishali. 300 anugerah ya Datuk Seri Bagus. Siti Nurhaliza. Bukan senang nak cari maklumat ni dan ingat ya supaya sebenarnya tujuan kita buat aktiviti ini supaya mereka mempunyai semangat ya, murid-murid kita mempunyai semangat mencontohi mereka supaya mereka juga boleh meningkatkan nama negara di persada dunia ya. Dan seorang lagi tengah menunggu dari tadi, siapa tu? Kogulan. Kogulan dah bersedia ke? Okey, Kogulan cuba cakap dengan terang ya Kogulan, silakan. Tokoh yang saya kagumi ialah Datuk Lee Chong Wei. Okey. Teruskan. Silakan Kogulan. Silakan Kogulan. Kongsi dengan kita ada maklumat. orang bercakap tu. Beliau dilahirkan pada 21 Oktober 1981 di Bangan Serai Perak. Orang Perak. Semasa kecil beliau suka bermain bola keranjang namun dihalang oleh ibunya. Datuk Lee Chong Wei mula bermain badminton ketika berusia 11 tahun apabila selalu dibawa bapanya ke gelanggang badminton oleh ayahnya. Beliau menyertai skot badminton kebangsaan pada usia 17 tahun selepas bakatnya dikesan oleh Miss Pung Sidi. Beliau merupakan pemain badminton bertaraf antarabangsa. Beliau memenangi 5 peringkat emas dalam sukan Commonwealth, peringkat perak sukan Olimpik sebanyak 3 kali, peringkat perak kejohanan badminton dunia sebanyak 3 kali, 69 kejohanan antarabangsa, kejuaraan All England sebanyak 4 kali dan anugerah olaragawan negara sebanyak 4 kali. Bukan itu sahaja, beliau menjadi pemain badminton nombor 1 dunia selama 348 minggu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik lelaki oleh Badminton World Federation BWF sebanyak 5 kali. Akhir sekali, beliau menjadi olaragawan paling berjaya di Malaysia. Saya harap maklumat yang saya kongsikan ini memanfaatkan anda di luar sana. Sekian, terima kasih. Wow, hebat Kogulan. Maklumat yang Kogulan berkongsi tadi, saya dengan Anis tengah terkejut dia, betul lah kita terkejut cikgu. dia. Cikgu sebenarnya ketika murid kita tadi sedang berkongsi, bulu roma saya naik cikgu. Begitu bangga dengan kejayaan Datuk Lee Chong Wei. Rasa kita belum satu lagi pun sampai ke persada dunia kan. Apa kita nak buat ya? Kita Betul juga, saya buat berharap. juga ya. Bagaimanakah prestasi cikgu murid kita tadi? Ini pun 6 bintang lah kalau dia pun tak dapat saya. Semua 4 anak murid saya bagi 6 bintang. Maksimum. Memang bagus. Syabas, tahniah. Ini yang saya bangga dengan anak-anak saya ni. Kalau diberikan tugasan, mereka terus juga buat. Sebenarnya
Anda nak tanya tentang PBD Saya ada atau- soalan sebenarnya cikgu. Saya pasti murid-murid di luar juga tertanya-tanya. Cikgu, saya sebagai seorang murid lah, ya, bagaimanakah kita ingin menyumbang untuk mengharumkan nama negara Malaysia di pentas dunia? Soalan yang baik. Sebenarnya murid-murid juga boleh mengambil bahagian dalam pelbagai pertandingan juga aktiviti yang dianjurkan oleh peringkat antarabangsa. Mungkin kita tak boleh terlibat dalam aktiviti nyanyian dan sebagainya sebab masih bersekolah. Tetapi kita ada pertandingan seperti kuis sains, matematik dan sebagainya di peringkat antarabangsa di mana sekolah sendiri boleh bawa anak murid kita untuk menyertai pertandingan ini. Kalau kita ingat lagi murid-murid daripada Permata Pintar pun banyak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tarian dan juga persembahan di antarabangsa. Jadi jangan fikir kalau murid-murid tak boleh ambil bahagian dalam peringkat macam ini sebab apa sahaja peluang yang terbuka, pertandingan online. Kita boleh libatkan diri dalam pertandingan online dan kita boleh mencapai kejayaan. Banyak kejayaan yang kita dapat rekodkan dalam media sosial dan sebagainya. Pencapaian anak-anak murid kita, tadika pun ada yang mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Pertandingan tarian, pertandingan kuis dan sebagainya. So tak ada masalah cuma apa yang perlu usaha dan juga kemahuan. Niat. Betulkan niat itu. Ingat kata-kata cikgu Kala tu, usaha dan kemahuan kita simpan tu dalam dada kita dan kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Didik TV KPM. Asas untuk kita mencapai kejayaan dan mengharumkan nama negara kita di pesada dunia, dua yang penting. Satu, kemahuan. Nombor dua, usaha. Itu penting Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral. Bersama saya ialah Cikgu Kala. Dan Cikgu, saya rasa banyak lagi kita nak bincangkan mengenai topik kita hari ini untuk mengharumkan nama negara kita Malaysia. Sebenarnya kita bukan sahaja belajar tajuk itu tapi kita perlu buat persediaan kepada murid-murid kita tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 untuk bersedia menjawab soalan-soalan yang akan ditanya di peringkat penilaian, pentaksiran dan sebagainya. Jadi untuk itu hari ini saya sediakan 2 contoh soalan untuk murid-murid. Bagaimana mereka boleh menjawab soalan ini berdasarkan tajuk yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jadi izinkan saya berkongsi 1 atau 2 soalan bersama anak-anak murid. Silakan cikgu. Bukan saja di studio tapi juga yang berada di rumah Jadi sekurang-kurangnya mereka tahu kalau tajuk ini kemungkinan soalan yang keluar Jadi kita lihat di papan kenyataan di sini. Baiklah. Baik, soalan pertama di sini Okey. Baik. Kita kembali ke soalan tadi. Tak apa. Satu lagi cikgu. Itu dia. Okey. Tadi ada gambar Saya rasa semua orang kenal siapa tokoh ini? Pogulan, siapa tokoh di sini? Datuk Nicole David. Bagus Nicole David kita lihat gambar di sini Kejayaan Datuk Nicole and David membanggakan negara di mata dunia. Baiklah. Terangkan 2 sikap. Sikap ni berbeza sedikit daripada nilai Sikap ialah attitude. Dalam ni kan sikap yang ada yang kita boleh contohi. Bila murid moral belajar sesuatu tajuk, mereka perlu contohi amalan-amalan yang diajar, nilai-nilai murni Jadi apakah sikap yang dicontohi daripada beliau Dan soalan kedua kita ialah apakah kepentingan kejayaan seperti ini untuk negara, betul tak? Kerana kita belajar mengharumkan nama negara. Dan seterusnya ceritakan cara negara. Bila kita ada ramai orang yang menyumbang untuk meningkatkan nama negara, kerajaan juga melakukan banyak usaha untuk membantu mereka, menyokong mereka, membimbing mereka untuk terus mengharumkan nama negara di persada dunia. Cuba lihat markah. Nampak tak berapa markah ni? Ya cikgu, saya nampak untuk A kita ada 4 markah, B kita ada 3 markah dan C ada 3 markah. Jumlah? Adakah jumlahnya 10 markah cikgu? Ya, soalan struktur kita ada 10 markah dan murid perlu menjawab 5 soalan struktur di peringkat peperiksaan utama. Jadi kita lihat satu contoh dekat sini. Saya akan letak satu demi mula-mula saya nak tanyalah kepada anak murid saya Apakah kamu rasa sikap yang ada pada Nicole and David
siapa boleh nak jawab, boleh angkat tangan. Ya Berici, apa sikap perlu ada untuk mencapai kejayaan seperti Nicole and David? Sikap rajin berusaha. Okey, bagus ya, kerajinan ya untuk berusaha. Vishali, apa sikapnya Vishali? Vishali ada ke dekat situ? Apa sikap dia Vishali? Dia tak dengar kot. Tidak malas, cikgu. Tidak malas. Rajin, lawannya malas. Jadi hampir sama. Jadi bila kita menjawab, kita tak boleh guna kategori yang sama ya. Baik. Tak apa, terima kasih. Kita cuba skema, kita tengok jawapan dia ya. Okey, terbalik lagi. Baik, soalan A ya. Terangkan 2 sikap yang dapat dicontohi daripada beliau. So bila dia cakap 2 sikap, kita perlu letakkan 1 sikap dan huraikan, sikap kedua dan huraikan supaya kita dapat 4 markah ya. Jadi saya rasa Yap Rici pandai, dia terus sebut saya akan mencontohi sikap rajin berusaha. Tidak ada seorang pun yang boleh mencapai kejayaan tanpa sikap kerajinan. Di mana kita berada adalah kerana sikap kerajinan kita. Semua benda tidak datang bergolek kepada kita, betul tak? Betul cikgu. Saya rasa ini pengalaman Hanif, memang macam tu kan? Setuju, usaha tangga kejayaan. Tadi praktis berlatih tadi pun kerajinan. Betul cikgu. Baik. Okey. Jadi Nicole mempunyai usaha yang berterusan ya. Dengan berlatih bersungguh-sungguh. Kalau kita baca biodata Nicole and David, dia memang tak ada masa untuk pergi ke mana-mana. Dari sekolah terus ke gelanggang badminton, terus berlatih, balik ke rumah, rehat sekejap. Hari cuti pun tak ada. Saya tahu sebab dulu saya mengajar di Pulau Pinang, saya memang kenal dengan keluarga ini. Memang sangat rajin ya, dan ibu bapa dia memberi sokongan padu ya kepada Nicole and David. Okey, dan dia juga berdedikasi ya. Dedikasi ini maksudnya meluangkan masa dan tenaga. Okey, untuk berjaya sehingga ke peringkat antarabangsa. Bukan calang-calang orang ya boleh sampai ke peringkat antarabangsa ya. Baiklah, sikap kedua tadi ialah sikap mencintai negara. Saya ambil satu contoh. Sebenarnya ada banyak sikap. Kita ambil satu yang luas sikit. Kita buat sesuatu untuk meningkatkan nama kita sendiri, nama keluarga kita, dan juga nama negara kita. Itu tujuan kita. Jadi beliau sanggup menghadapi banyak cabaran. Sebenarnya saya dengar pada peringkat awal banyak cabaran atlet-atlet kita dan juga penyanyi ke ahli sukan gimnas. Kan banyak cabaran ya. Mereka mengatasi cabaran dan kesukaran ini demi mengharumkan nama negara dengan kebolehan yang ada pada mereka. Bukan senang nak jadi ahli gimnastik, betul tak? Macam mana bila mula berlatih agaknya? Bukan mudah tu, saya pasti dari kecil lagi. 3 tahun. 3 tahun cikgu, dan tidak berputus asa. Ya, ahli gimnastik nak lentik badan tu rasanya kita tak boleh lentik dah. Tak boleh cikgu, saya pun tak mampu. Saya lihat anak murid saya di sekolah lama saya memang untuk menjadi ahli gimnastik, latihan dia memang sangat susah ya. Baiklah, so ini adalah cara murid menjawab soalan jenis seperti ini ya. Baik. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Jelaskan kepentingan kejayaan seperti ini untuk negara. Kenapa kita nak berjaya? Apa kaitan dengan negara? Sebenarnya bila kita mencapai kejayaan, kita dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Tengok Sheikh Muzaffar dah sampai ke angkasa lepas, orang kenal, oh ini orang Malaysia sampai ke angkasa lepas. Sebelum ni saya rasa orang kenal Singapura, tapi nak kenal Malaysia mengambil masa yang sedikit kan. Tapi sekarang orang dah tahu, tak payah pergi mana-mana luar negara, kita kata, anda dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, negara yang terkenal. Kemudian juga memperkenalkan nama negara sehingga terkenal ke pelosok dunia. Betul. Di mana-mana kita pergi. Saya kalau pergi Australia ke, pergi Eropah ke, bila kata Malaysia, mereka kata, oh, Datuk Nicole and David. Nampak tak? So mereka akan sebut nama seperti itu. Dan ini juga menjadi sumber inspirasi kepada pelapis muda. Kita ni muda ke dah tua? Kita masih muda cikgu, saya rasa. Saya dah tua. Jadi pelapis saya, anak-anak murid yang ada di sini, mereka mengambil ini sebagai sumber inspirasi ya untuk mencontohi kejayaan seperti ini. Bila saya lihat kepada Hanif pun, saya pun terbayangkan ya, adakah saya sanggup berada di hadapan televisyen seperti ini pada usia semuda Hanif kan? Sebab saya rasa saya tak berapa berani ya. Sekarang saya dah tua, saya beranilah. Dulu memang saya pun tak berani ya. Tengok anak-anak murid saya yang bersama kita hari ini, berani ya berada di hadapan televisyen. Nah, ini yang kita kata menjadi sumber inspirasi dan menggalakkan aktiviti ekonomi seperti pelancongan kerana Malaysia menjadi terkenal. Macam-macam benda ya. Orang datang ke Malaysia kerana terkenal. Jadi kita ada, saya kata mercu tanda, bangunan-bangunan terkenal, orang datang ya. So itu yang penting. Dan membuka peluang menjadi tuan rumah untuk pertandingan peringkat antarabangsa. Okey, soalan. Apa contoh pertandingan peringkat antarabangsa yang kita jadi host?
Pertandingan. Saya ingat kita pernah menjadi host untuk Sukan Commonwealth tahun 1998, Cikgu. 1998. Saya masih ingat lagi, itu tahun kelahiran anak saya 98. Saya berada di Langkawi pada masa itu. Langkawi juga di masa itu. Memang seronok ya saya lihat Ratu England datang saya nampak ya Ratu England datang dan kita pun rasa bangga orang yang datang ke negara kita. So itu adalah kepentingannya ya. Seterusnya kita lihat pula soalan C. Sekarang, apakah cara negara boleh menyokong rakyat Malaysia untuk terus mengharumkan nama di persada dunia? Mestilah ada sokongan, tak boleh bergerak sendiri ya. Jadi kita mengharapkan negara meningkatkan bantuan keuangan ya. Kenapa mereka perlu bantuan keuangan? Kerana nak berlatih, perlu jurulatih, semua perlukan bantuan keuangan ya. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tak ada sokongan keuangan. Jadi boleh meneruskan kehidupan mereka dengan selesa dan dapat fokus ya dalam bidang masing-masing. Saya rasa nak beli alat-alat sukan pun macam Nicole and David, dia punya raket kan pun mahal ya. Jadi perlu dibelikan berkualiti baik lah, macam yang kita main dekat rumah tu, tak apa, shuttlecock yang biasa ya. Baiklah, seterusnya memperbanyakkan kemudahan seperti peralatan sokongan supaya mengurangkan kos membeli sendiri peralatan tersebut. Contohnya kita ada atlet yang Azizul Hasan yang cyclist kan. Dia basikal dia bukan murah ya, sangat mahal. So kita bantu dengan membelikan peralatan itu untuk dia supaya dia boleh berlatih ya. Kemudian mencadangkan kepada syarikat swasta. Di sinilah peranan syarikat swasta ya untuk memajukan industri kita ya, apa-apa industri juga, dengan menaja mereka sebagai komitmen sosial supaya mereka dapat menyerlah. Sebab itu ramai atlet kita dapat kerja di bank Okey, atlet dia bekerja di bank, kemudian mereka dapat banyak sokongan ya untuk membeli peralatan dan juga sebagainya. Seterusnya kita juga boleh membina kemudahan infrastruktur seperti apa? Stadium, arena latihan bertaraf antarabangsa. Kita tak boleh guna yang macam kadang-kadang kita ada badminton court ke tapi bukan bertaraf antarabangsa, tak boleh. Sekarang kita ada stadium-stadium di Bukit Jalil dan sebagainya, pertandingan bertaraf antarabangsa. Jadi mereka berlatih sama supaya tarafnya tak berubah ya. Jadi bila mereka berlatih di sini, mereka pergi ke luar negara, standard. Okey, piawaian itu dijaga ya. Dan mereka boleh berlatih mengikut piawaian. Saya pernah mengikuti sekumpulan atlet golongan kurang berupaya ya, special ya. Dan mereka berlatih di Bukit Jalil. Masa saya pergi tengok mereka menggunakan apa kita panggil kerusi roda. Ya, kerusi roda untuk bermain. Memang lain ya. Bukan yang macam untuk orang biasa. Memang bagus ya. Baiklah, akhir sekali mereka juga boleh membayar perkhidmatan jurulatih bertaraf dunia untuk melatih. Okey, ini kerajaan boleh sediakan ya. Membayar perkhidmatan jurulatih bertaraf dunia untuk melatih mereka angkat berat ke, badminton ke dan sebagainya. So ini yang soalan yang 3 markah ya. Baik, kita lihat satu contoh soalan esei. Okey, siapa tengok gambar ni? Siapa namanya tokoh ini? Mesti siapa kenal boleh? ni. Siapa nak jawab tokoh ni siapa? Ya. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur. Ya, inilah angkasawan Malaysia yang pertama. Betul. Sangat kacak orangnya ya dan terkenal ya. Pernah datang ke tempat sekolah kami dulu ya untuk buat motivasi dan sebagainya. Terima kasih ya Richie. Okey, kita lihat ya. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang kalau kita nak bandingkan dari segi saiz memang kecil. Namun nama dan imej negara begitu gah maksudnya sangat terkenal dalam pelbagai bidang di persada dunia. Ramai pemimpin dan rakyat telah berusaha keras untuk mengharumkan nama negara. Okey, ini adalah situasi yang diberikan. Kita tidak boleh menafikan bahawa terdapat banyak cabaran. Ingat tak tadi kita buat cabaran? Ada juga banyak cabaran kan untuk mengharumkan nama negara. Jadi bincangkan cabaran tersebut berdasarkan nilai universal yang anda pelajari. Okey, soalan ini memerlukan murid menuliskan nilai ya. Jadi kita lihat dia punya jawapan. Okey, nilai yang saya berikan di sini, 1 patriotisme. Rasanya mengapa saya pilih patriotisme? Patriotisme kerana cikgu katakan tadi kita kena ada semangat cintakan negara. Bagus. Untuk ini anak murid saya yang cikgu. sangat bagus. Okey, baiklah. Seterusnya kerajinan kerana murid tadi cakap perlu berlatih bersungguh-sungguh. Jangan berputus asa. Dan seterusnya rasional. Kita kena fikirkan ya bagaimana kita nak bertindak. Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Jangan buat benda-benda yang salah, gunakan dadah ke dan sebagainya. Mesti berusaha. Kemudian bertanggungjawab.
kita memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan untuk meningkatkan nama negara. Okey, saya letakkan bukan banyak. Tadi ada lebih kurang 9 atau 10 cabaran. Kita ambil sebab markah untuk nilai dah ada. Jadi cabaran dan juga contoh ya. Kita lihat di sini, saya nak minta anak murid saya baca. Yap Richie boleh bacakan cabaran pertama dan huraian dia, Yap Richie, tolong. Dengan kuat ya, Yap Richie. Cabaran pertama ialah kekurangan kemudahan dan infrastruktur yang dalam sesuatu bidang. Ya, huraian. Huraiannya, ahli sukan perlukan peralatan sukan dan jurulatih yang mahir. Ya, terima kasih. Betul kan? Cabaran ini cara kita mengatasi ya. Bila kurang, terima kasih ya Richie. Bila kekurangan kemudahan, kita perlukan peralatan jurulatih yang mahir. Okey, cabaran kedua. Wishali boleh baca, Wishali? Ya, boleh cikgu. Cabaran kedua, kekurangan pakar dalam bidang kritikal. Huraiannya, bidang perubatan kritikal memerlukan ramai doktor pakar. Ya, bila kita nak memajukan sesuatu bidang tu, kita perlukan kepakaran. Baru kita boleh belajar dan kita pun boleh jadi pandai, baru boleh meningkatkan. Ini satu cabaran. Bagus ya. Cabaran ketiga. Sasi. Boleh Sasi? Boleh cikgu. Perbezahan budaya dan bahasa antara negara menjadi penghalang kepada ahli perniagaan untuk meluaskan ekonomi. Ya, terima kasih. Hanis faham tak? Bila kita tak menguasai bahasa antarabangsa, ya, kalau kita keluar daripada Malaysia, kita boleh berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Kita tak boleh bercakap bahasa Melayu dekat orang di luar negara, dekat England kan sebagainya. Jadi kita perlu mahirkan diri kita dengan kepakaran bahasa ya. Kalau ke Jepun, kita belajar Jepun. Kalau ke China, kita belajar China. Bila mereka datang ke negara kita, mereka kena belajar bahasa Melayu. Faham atau tidak? Jadi Betul. Itu adalah satu daripada penghalang ya. Dan kita lihat cabaran yang keempat. Siapa? Kogulan ke? Ya, Kogulan cuba. Boleh juga. Penyebaran maklumat palsu tentang negara. Ya. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan isu sensitif dan negatif melalui media sosial tanpa had dan kawalan. Okey, terima kasih. Ini adalah isu yang sekarang ya, yang kita kata jangan sebarkan kalau berita itu palsu, betul tak? Banyak benda yang berlaku ya. Berita-berita palsu ini boleh merosakkan nama negara, nama pemimpin, dan apa usaha yang kita buat pun macam orang tak boleh percaya. Contohnya kalau dia kata jangan pergi ke Malaysia kerana berlaku rusuhan kaum, sebenarnya tak ada apa pun. Kita dalam keadaan biasa sahaja. Tapi kabar-kabar angin ini tidak boleh disebarkan. Kalau ada mana-mana pihak menyebarkan, kita kena apa orang kata tapis ataupun orang kata apa perkataan tu, nafikan perkara ini berlaku dengan memberikan berita yang sebenar. Okey, 4 cabaran sudah dibaca. Saya nak cabaran akhir. Cuba. Baik, cabaran terakhir cikgu. Saya akan bacakan. Rakyat tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Huraiannya perlu menanam semangat patriotik tinggi dan mencintai negara. Sebab tadi you dah bincang yang tu kan? Okey, bagus. Baiklah, inilah ke-5 cabaran untuk jawapan untuk kepada soalan esei ini. Dan sekarang cikgu, kita akan berehat sebentar. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi kita nak belajar dalam mata pelajaran pendidikan moral. Tetap di hati selamanya. Malaysia, Malaysia, padamu ku setia. Tetap di hati selamanya. Didik TV KPM. Malaysia unggul di mata dunia. Itulah topik yang kita belajar hari ini untuk mata pelajaran pendidikan moral di slot menengah atas Didik TV KPM. Bersama saya ialah Cikgu Kala. Cikgu, ada lagi yang cikgu ingin membincangkan mengenai topik ini, cikgu? Okey, saya rasa kita dah sampaikan semua makluman tentang tajuk ini. Jadi mungkin sekarang kita nak buat satu sesi uji minda murid-murid. Uji minda, boleh. Boleh tak? Boleh cikgu, saya pun dah ada kotak misteri di hadapan saya ni. Tengok kotak misteri kita. Ya, murid. Saya pun tak tahu ya ada kotak misteri ni ya. Kita sudah sediakan kotak misteri. Maka abang saya akan pilih satu warna, kemudian kita dapatkan murid kita dalam talian untuk jawab soalan tersebut. Boleh cikgu? Dah bersedia ya murid-murid, semua bersedia. Jangan takut. Yakin. Okey? Kamu boleh. Okey?
Baiklah, bersedia saya akan... warna kegemaran saya warna merah. Ya, warna Baik. kita warna merah. Warna kita cikgu okey. Cikgu merah kuning, saya pun merah kuning hari ini. Baiklah. Dengar soalan elok-elok Soalan pertama, dengar dulu nanti kita pilih siapa yang akan jawab Angkat tangan tau. Soalannya, bagaimanakah cara mengharumkan nama Malaysia di persada dunia? Siapa nak cuba? Saya ulang. Bagaimanakah cara mengharumkan nama Malaysia di persada dunia? Okey, Yap Richie, silakan Yap Richie. Apakah jawapan anda? Tengok tu cepat dia jawab tu. Ya, Richie tu memang rajin. Antara cara mengharumkan nama negara di persada dunia termasuklah rakyat boleh mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Selain itu, kerajaan boleh membuat pameran tentang keunikan budaya di peringkat antarabangsa. Di samping itu, kita juga boleh memelihara warisan negara. Apa pendapat cikgu? Berapa bintang kita boleh bagi kepada Yap Richie? Saya rasa dia jawab tepat dah isi yang saya bincangkan tadi. Saya rasa saya bagi 6 ke 7. Dia boleh jawab ke semua 3. Maksudnya kita boleh bagi 6 bintang penuh. 6 bintang penuh pada Yap Richie. Tahniah Yap Richie. Ya, bagus. Betul. Okay. Boleh kita teruskan cikgu? So boleh sebab nampaknya mereka memang tumpukan perhatian kepada pendidikan kita hari ini. Okey, kita teruskan pula. Warna apa lagi pilihan? Soalan seterusnya dari kotak misteri kita, sila bersedia. Saya pilih warna yang sama warna dengan baju saya sekarang ni. Baik, sudah bersedia. Soalannya, sebutkan nilai yang perlu kita amalkan untuk mengharumkan nama negara. Sebutkan nilai yang perlu kita amalkan untuk mengharumkan nama negara. Ada yang ingin cuba tak? Cuba angkat tangan. Vishali. Silakan Vishali. Nilai yang patut kita amalkan ialah bertanggungjawab. Sebagai warga negara Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab memainkan peranan kita untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Bagus. Selain itu, semangat patriotik dan juga perasaan cinta akan negara dalam kalangan masyarakat haruslah dipupuk untuk mengharumkan negara. Dan hari sekali, rasional. Kita haruslah berfikir wajar untuk mengambil inisiatif dalam mengharumkan nama negara. Ya, bagus. Semua jawapan yang diberi tepat 3 nilai yang kita bincang tadi, patriotik, bertanggungjawab dan juga rasional. Memang bagus 6 bintang lagi. 6 bintang lagi. 6 bintang juga kepada Vishali sekarang. Bagus Vishali. Kita ada 2 lagi soalan cikgu. Cikgu nak warna hijau atau biru cikgu? Saya suka warna biru. Warna biru. Baik, kita pilih warna cikgu. Kalau pula warna biru. Sedia murid-murid dalam talian. Murid-murid di rumah juga akan cuba menjawab soalan ni. Jawab sendiri tau. Baiklah, soalannya. Nyatakan cabaran yang kita hadapi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Saya cuba lagi. Nyatakan cabaran yang kita hadapi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Ada yang ingin mencuba tak? Jawab. Cuba angkat tangan. Saya cuba bang. Silakan Kau Gulen. Bagus. Abang benarkan jawapan. Kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Ya. Lepas tu kekurangan pakar dalam bidang kritikal. Ya. Lain sumber kewangan terhad, teknologi yang terhad, lepas tu perbezaan budaya dan bahasa antara negara, dan akhir sekali rakyat tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Ya, wow, banyak lebih daripada 3 isi diberikan bagus Kok Gulen. Ini usaha yang berlebih lah. Bagus ini kita boleh bagi lebih daripada 6 bintang sebenarnya, tapi maksimum 6 bintang. Jadi kita juga bagi 6 bintang. Syabas Kok Gulen. Syabas Kok Gulen. Lebih daripada 3 isi diberikan. So, nampak apa yang cikgu sampaikan tadi, mereka dah faham dan mereka boleh jawab. Dalam periksaan pun mungkin soalan-soalan begini ditaja di penilaian. Jadi, murid perlu ingat fakta-fakta ini Dan rasanya ada satu lagi. Betul, ada satu Anis nak lagi, jawab ke? Anis jawab. Baik, saya akan cuba jawab, tapi saya rasa saya bagi peluang pada anda menjawab rakan-rakan di rumah juga. Soalan terakhir. Jelaskan kepentingan mengharumkan nama negara di persada dunia. Jelaskan kepentingan mengharumkan nama negara di persada dunia. Siapa yang belum cuba? Kena. Orang yang belum cuba. Siapa yang belum cuba lagi? Sasi. Silakan Sasi. Sasi. Kepentingan mengharumkan nama negara di persada dunia ialah status dan imej negara mudah dikenali. Ya. Selain itu, kehadiran pelancong asing akan meningkat. Dengan itu, ekonomi terus berkembang. Okey, itu saja ke isinya? Sasi? Ada lagi? Ada lagi cikgu. Silakan. Ada lagi tapi cikgu tanya 3 saja kan.
Tak apa, saya cuba lagi. Cuba tambah cikgu tanya 3. Boleh, Okey, boleh. tak apa. Berpotensi untuk menarik minat pakar dari negara luar. Lepas tu, pembangunan infrastruktur negara lebih besar. Ya, bagus ya. Bagus ya jawapan yang diberikan. Lebih pun 6 bintang. Tengok, semua dapat 6 bintang untuk penilaian kita hari ini. Betul, Terima cikgu. kasih ya kepada keempat-empat murid saya yang telah berusaha ya untuk menjawab ya pada hari ini. Betul. Jadi Tanya kepada anda semua sebab semuanya memberi sepenuh perhatian ni, cikgu. Apakah pendapat cikgu mengenai prestasi mereka secara keseluruhan hari ini? okey, saya kenal anak murid saya ini dan saya tahu mereka banyak berusaha di dalam kelas dan juga di luar kelas ya. Dan kumpulan ini selalunya kalau saya berikan apa-apa kerja, mereka akan buat dengan cepat. Saya bagi saja dekat setengah jam mereka akan datang. Macam, ya Prici, cikgu saya dah siap cari bahan. Ini adalah satu sikap yang boleh membawa murid-murid dan meningkatkan nama di persada dunia. Betul. Dah cikgu? mula ya, langkah mereka dah betul. Langkah dah mula. Jadi Asas mereka dia. boleh sampai, asas dia mereka boleh sampai. Mana tahu antara 4 orang murid kita ini berada di persada antarabangsa satu hari dan kita ingat kembali, wah ini adalah anak murid kita yang bersama kita di TV Didik. Betul tak di Saya TV setuju, kan? cikgu, Ya, ya. saya rasa sangat bagus ya, jangan gembira dengan anak-anak murid saya. Semuanya prestasi keseluruhan mereka cemerlang, cikgu? Sangat cemerlang. Sangat cemerlang ya. Tahniah kepada anda semua, keempat-empat murid dalam talian kita. Dan saya pasti murid-murid di rumah pun boleh jawab soalan daripada Cikgu Kala tadi. Saya rasa anda semua cemerlang juga. Dan saya pasti anda semua nak tahu dengan lebih lanjut kan. Murid-murid cemerlang selalu nak tahu lebih lanjut. Kat mana boleh cari bahan ulang kaji? Dekat mana, cikgu? Boleh kongsi kepada kita? Okey, sekarang ini dunia tanpa sempadan. Bila dunia tanpa sempadan, paling cantik ialah kita boleh gunakan Google. Apa sahaja kita boleh type dan kita boleh dapat. Selain buku teks yang merupakan sumber penting untuk murid merujuk, banyak benda boleh dapat. Dan di dalam buku teks itu juga ada diberikan orang kata apa kita panggil Ada website pautan, pautan yang boleh, dan sumber dari Sumberku. Saya jangan lupa ya murid-murid, sila masuk ke Sumberku dan cari bahan-bahan banyak. Tak ada batasan macam-macam ya mereka boleh ilmu yang kamu boleh dapat selain daripada Google ya. Sumberku adalah satu platform untuk anak-anak murid kita mencapai macam-macam input ya. Jangan lupa Sumberku. Cikgu ulang, Sumberku. Okey, baiklah. Sangat penting seperti yang kita boleh perhatikan yang dipapar di kaca TV anda tadi. Kita pergi ke pautan Sumberku tersebut, teruskan ulang kaji. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumuga, guru cemerlang pendidikan moral dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein, Semenyih, Selangor. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kepada 4 murid kita daripada sekolah yang sama, iaitu Yap Rici, Vishali, Kogulen dan juga Sasitaran. Ini semua akan menaikkan, mengharumkan nama sekolah, nama keluarga, nama Malaysia di persada dunia. Terima kasih semua kerana menonton hari ini. Saya harap anda semua kekal cemerlang, kekal bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi yang kita akan kongsikan. Nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih dan bye semua. Bye.